yang kusut yang fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, surat 23, sunat wudu. Sunat wudu yang ke diulang-ulang 3 kali basuh. Diulang-ulang 3 kali basuh atau sapu tiap-tiap anggota wuduk yang dibasuh atau yang disapu. Kenapa sebut macam tu? Kalau tak sapu pun sah, basuh saja. Jadi sama ada diulang basuh atau diulang sapu. Yang ini lepas basuh atau sapu yang wajib tambah 2 kali lagi jadi 3 kali. Dan memadai berulang itu pada air lalu atau mengalir dengan 3 kali lalu, dan pada air tenang dengan digerakkan 3 kali gerak. Ni dah maknanya kalau pulang tu 3 kali gerak. Makruh diperbuat lebih daripada 3 kali atau kurang daripadanya. Lebih makruh, kurang pun makruh. Contohnya buat 1 ataupun 2 makruh. Sah tu sah tapi makruh. Makruh ni apa? Tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau lebih pun makruh. Ingatkan buat lebih tu dapat pahala lebih. Tidak, makruh. Tapi kalau lupa ambil yang yakin. Macam bilangan rakaat, kalau lupa ambil yang yakin. Sembahyang Isyak, dah rakaat yang ketiga ataupun dah rakaat yang keempat. Ni yang keempat ke yang ketiga? Imam pula tu, bukan imam sini, tempat lain. Ustaz ni sebut imam, bukan imam sini, tempat lain. Sini tak pernah berlaku lah, insya-Allah, ya tak? Jadi macam mana caranya? Kena ambil yang yakin. Yang yakin ialah 3, 4 tu tak pasti. Jadi ambil yang 3. Habis makmum macam mana Ustaz? Tu nanti bahas ni bab sembahyang jemaah. Kalau imam dia dah rakaat keempat, sujud terakhir tu, ini nak bangun ke nak tahiyat akhir ni? Masa tu pula dia start. Jam ni masa situ pula. Jadi kalau ikut kitab, ambil yang yakin. Yang yakin baru 3, 4 tak pasti, ambil 3. Dia pun bangun. Makmum kata, dah 4 lah, kenapa takbiratul intiqahnya panjang? Allahu Akbar. Kalau tahiyat akhir, Allahu Akbar, pendek aja. Ni mesti bangun ni. Jadi makmum kata, ini dah 4 ni, kok naik balik? Kok naik je? Macam mana? Jadi macam mana? Makmum nak buat apa? Ikut imam ke? Teruskan. Itu nanti bahas sebab sembahyang jemaah. Baik, jadi kalau ambil wuduk dah lupa 3 ke 2. Kenapa lupa? Tu yang lepas dia berbual tu. Jadi ambil yang yakin. Ambil 2 dah. Tambah lagi 1. Baik, kecuali kerana waktu sudah suntuk, kiranya diulang 3 kali, nescaya waktu habis. Ketika itu tidaklah dituntut diulang 3 kali. Kalau waktu suntuk belum ambil sembahyang, ambil 1 kali 1 kali. Itu pun yang wajib sahaja. Baik. Zai, berturut-turut, ini mualat, iaitu setelah selesai membuat satu perkara terus buat perkara yang berikutnya dengan tiada berselang masa yang lama. Umpama telah selesai membasuh muka, tidak lama sekira-kira belum kering air basuh muka itu, terus membasuh tangan. Jangan tunggu lama sangat. Demikianlah seterusnya pada anggota yang lain sehingga akhir anggota wuduk. Dan demikian juga dilakukan antara basuh yang pertama dengan basuh yang kedua dan yang ketiga. Kenapa dia jarak-jarak Ustaz? Ini ceritanya lagi panjang. Yang itu tadi yang minggu lepas tu dia berbual sambil tangannya bergerak. Ada orang dia berbual dia tak boleh, dia kena fokus. Dia tak boleh buat 2 kerja satu masa. Ada orang macam tu. Dia tak boleh buat 2 kerja dalam satu masa. Contoh kalau dia memandu, kawan baik macam mana lalu sebelah pun horn lah. Tak tengok depan. Lantak kau lah. Aku kau terlanggar depan payah. Ya tak? Memang. Contoh bapak untuk saya. Kita selisih depan yang angkat lampu. Bapak untuk ni angkat lampu. Tak ada. Kau angkat lampu ke kau angkat apa, memang tak layan. Nak fokus. Seorang lagi makcik saya. Dia tak boleh buat 2 kerja satu masa.
Jadi kes ni tadi dia kawan dia ajak berbual, belum ambil, baru masuk muka kawan dia tanya. Dia tak boleh. Dia sambil-sambil tu tak boleh. Berhenti sekejap. Tutup mic. Cerita apa? Dah, habis dah. Sambung tangan. Boleh tak boleh? Dari segi sah. Tetapi apa nama ni? Sunat jangan diserang masa yang lama. Sambung difaham daripada hukum berturut itu sunat, maka jika seseorang tidak mengerjakannya, dia tak berturut dengan berturut-turut seperti membasuh muka kemudian berhenti beberapa lama. Ini tadi ni. Baharu membasuh tangan dan seterusnya pada anggota yang lain. Dengan niat sambung, hukumnya sah wudunya. Dia tak ada niat nak batalkan wudu dan dia pun tak ada dalam buat perkara membatalkan wudu. Jadi sah wudunya selagi ia belum melakukan perkara yang membatalkan wudu dalam masa berhenti itu. Boleh. Kawan dia lah, siapa suruh ajak berbual kan, tapi sah. Hukum berturut-turut itu sunat ialah pada orang yang tiada berpenyakit besir atau bawasir, atau perempuan yang sentiasa keluar darah penyakit lain daripada haid yang disebut sahibud darurah. Kalau orang yang ada penyakit, contohnya bawasir ni tadi, keluar najis saja atau keluar darah saja tu kan. Kalau perempuan darah penyakit lah. Adapun sahibud darurah wajib atasnya melakukan dengan berturut-turut. Itu tak boleh selang masa, wajib turut-turut. Kerana mengurangkan banyaknya hadas yang keluar. Kalau tak nanti lagi banyak hadas keluar. Baik. Sin, melebihkan basuh muka daripada had yang wajib yang disebut ghurrah, dan melebihkan basuh tangan dan kaki daripada had yang wajib yang disebut tahjil. Lebihkan. Lebihkan sedikit. Kalau lebihkan sedikit wajib. Ini lebihkan banyaklah ni. Lebihkan sedikit sebab nak menyempurnakan yang wajib. Perkara melebihkan sikit tu jadi wajib. Yang ini dia tak sebutkan sedikit, maknanya lebihkan banyak daripada yang sedikit. Shin, menghadap kiblat, maknanya kalau muka lebihkan ke rambut sikit, ke telinga sikit, ke leher sikit. Kalau tangan bukan sampai siku, sampai ke ketiak sikit. Membazir Ustaz dalam kitab perkara sunat dan sembahyang. Kepala kan wajibkan sebahagian kepala saja, basuh satu kepala. Telinga sunat lah. Kaki bukan sampai buku lali, sampai ke lutut. Tambah saya Ustaz, tidak sampai ke lutut. Kalau saya lutut tak cukup tinggi Ustaz, saya sampai pangkal peha. Itu mandi namanya. Sampai lutut tu ada sandarannya, ada dalilnya. Sahabat pernah buat sampai lutut, sampai kepala lutut. Sampai pangkal peha tak ada pula. Tak pernah dengar pula lah. Tak cakap lah tak ada. Mana tahu awak ada kitabnya, silakan. Sampai lutut. Baik. Tapi kalau tengoklah sumber airnya. Lagi satu, besar kecil airnya tu kan. Nak besar ke nak kecil? Kalau besar sangat memang membazir. Membazirnya pada bila? Selang masa kita tengah basuh muka tu, paip bukan awak tutup. Awak tadah tangan, buka paip, air besar. Air dekat tangan tu okeylah. Lepas dah tadah tangan, awak basuh muka. Sedang awak basuh muka tu, air kan jalan tu. Tu sebab ada masjid yang pakai, Masjid Shah Alam, Masjid Negara, yang pakai sensor tu kan. Ada tangan baru keluar air, tak ada tangan tak keluar air. Jin tak boleh main semuanya. Jin kenapa air tak keluar? Tak. Jin biasa macam mana tak pakai air juga? Entah, saya pun tak tahu. Kalau ikut hukum pakai air. Mungkin dia kecebur tangki je dah senang. Jadi kat situ tujuan dia supaya tak membazir lah. Masa kita basuh muka tu, tutuplah air tu, dia tutup sendiri. Kan? Kalau kecil sangat pula air, pun masalah juga. Sekecil-kecil air, kalau boleh setitik keluar. Titik satu lambat lah. Yang kedua, dah tadah ni kan, sapu. Ni ada air mustakmal. Awak tadah air. Kalau sikit juga,
tak lepas sebab dah campur dengan air mustakmal. Awak bukannya lepas apa sapu muka tu awak lap, keringkan. Tadah sikit. Kalau macam tu tak ada masalah. Tapi biasa tak tadah. Jadi air mustakmal campur dengan air yang sedikit. Air sedikit tu jadi mustakmal. Apa masalah ustaz? Basuh kedua kan sunat. Tak dapatlah pahala. Pandai pula menjawab. Kan masuk kedua ustaz. Alah ustaz ni kan sah wudu saya. Baik, kita flow one by one. Basuh kali pertama, ni kali pertama. Okey, basuh air sikit. Bukan kata tadah satu tapak tangan. Sekira-kira basah tapak tangan je. Baik, punya nak jimat contoh Kali yang kedua dia sama, dia basahkan. Tak sah pasal apa? Mustakmal. Okey. Masih mustakmal yang kedua. Tapi sah wudunya cuma membazirlah kan. Kali ketiga, basuhan ketiga masih lagi mustakmal lagi, campur lagi air, sekira-kira basah je tapak tangan. Sapu yang ketiga, sapu ketiga sunat, tak wajib lagi. Masuk nak basuh tangan tu, bila nak basuh tangan masih mustakmal, awak sapu. Tangan tak lepas, tangan dan seterusnya tak lepas. Jadi pertengahan, jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Air tu pada-pada pertengahan. Baik, sambung. Sod shin, menghadap kiblat jika boleh. Sunat menghadap kiblat. Kalau dapat menghadap kiblat lah. Sebab kalau kita engineer yang nak buat ataupun arkitek yang nak buat masjid, tempat wuduk tu kalau boleh menghadap kiblat, jadi senanglah jemaah nak dapat pahala sunat menghadap kiblat ketika berwuduk. Kalau dah dibuat pipe-nya tu mengiringkan atau menganankan kiblat atau membelakangkan kiblat, kalau menganan atau mengiri kiblat boleh lagi makmumnya tu sengitkan badan sikit. Kalau dah membelakangkan kiblat dah tak boleh buat apa. Macam mana belakang susah. Jadi ini arkiteknya lah. Arkiteknya pun kena belajar fikih supaya pahala untuk menghadap kiblat ketika wuduk tu dapat jemaah. Satu lagi cerita pasal arkitek ni, kalau buat masjid, saf pertama pahala paling besar. Saf pertama, sebab dia paling rapat dengan imam. Jadi masjidnya tu biar saf pertama tu panjang. Sama ada lebih panjang daripada saf yang lain ataupun sama panjang lah. Jangan buat bentuk bentuk heksagon. Masjid buat heksagon. Kita nak ni moden. Kita jangan ditakuk lama. Ini arkitek Islam moden. Tak? Petak je masjid. Ubahlah sikit. Tak? Anjakan paradigma heksagon. Bila heksagon ni 6. Macam lebah punya tu kan. Lilin tu kan, tempat lebah tu kan heksagon 6 segi. Bila 6 segi, saf pertama tu lagi pendek daripada yang lain. Dah rugi kat situ. Habis berjuta-juta tapi pahala hilang berjuta-juta. Tak? Berjuta-juta hilang pahala. Rugi ni situ. Jadi ilmu sebab ilmu tauhid, fikih, tasawuf wajib setiap orang Islam. Tak kiralah kau nak kerja engineer ke, doktor ke, nak kerja peguam ke, syarah ke, ilmu tauhid, fikih, tasawuf wajib dipelajari. Baik, sambung. Huruf sad membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini bila selepas ambil wuduk. Dia tak tulis tu kan. Selepas ambil wuduk baca. Senang dia tak macam ucap dua kalimah syahadah tu kan, tambah lagi sikit. Doa Allahumma ja'alni tu. Tambah sikit. Tak hafal, tulis. Tulis. Kalau nak tulis dekat dinding masjid boleh tak ustaz? Ada syarat. Ada syarat pasal ada nama Allah. Ayat Quran ke itulah yang ada nama Allah semualah.
Ada syarat. Syaratnya apa? Jangan sampai kena najis. Najis cicak ke, najis binatang ke. Lagi satu, kalau ayat Quran sebenarnya wajib ditutup. Berikut hukum. Kalau baca berbuka. Baik. Jadi yang penting jangan kena najis. Kat sekolah biasa ditulis kat dinding. Doa masuk tandas, dekat dinding tandas. Nama Allah kat dinding tandas. Bukan kena tandas tak? Ya, tak kena tandas. Dia luar tandas. Tapi jangan sampai kena najis lah. Doanya jangan bawah sangat. Tinggi ya. Maknanya atas pusat ke atas ya. Baik. Sambung. Menutup aurat jika berwuduk itu dalam bilik air. Tidak ada nas menyatakan haram berwuduk dengan bertelanjang. Ini sunat sahaja. Kalau saya nak ambil wuduk bertelanjang, mandi je saya telanjang Ustaz. Lepas mandi tu ambil sembahyang sekali jalan, boleh sah. Ini cerita sunat. Sunat wuduk. Kalau berwuduk sunat tutup aurat. Tak wajib. Dari itu menyalahi yang utama jika dilakukan dengan tiada bersebab. Jadi tak haram pun ambil sembahyang telanjang. Baik. Pembatal wuduk. 12. Wuduk yang sah itu batal, yakni binasa atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul, kemaluan depan, atau dubur, kemaluan belakang. Sama ada benda biasa seperti tahi, air kencing dan angin. Tahi biasa belakang lah, air kencing depan. Angin belakang ada, depan pun ada. Betul Ustaz. Ya, perempuan dia depan boleh keluar angin juga. Lelaki tak pernah dengar lah. Lelaki tak pernah dengar pula keluar angin depan. Angin lelaki kalau depan angin pasang adalah. Tapi perempuan boleh keluar angin dari depan. Macam mana batal? Pasal apa? Daripada kubul dan dubur. Ya Ustaz, balik cek lah masing-masing. Cuba awak ni keluar angin di depan. Kan, isteri lah. Tanya isteri. Atau benda yang jarang-jarang adanya, itu yang biasa, tahi, air kencing, angin. Atau yang jarang-jarang adanya seperti batu. Batu karang Ustaz, tak kira batu karang ke, batu tak karang ke, batu kerikil ke apa. Entah macam mana kan. Batu pasir ke, makan sayur kat restorannya basuh celup-celup je. Itu batu kira okey lagi. Kan ada cerita orang makan kangkung. Ustaz ni favorite saya tu Ustaz. Kangkung masak goreng tumis belacan. Ya Allah. Ustaz, saya dah makan Ustaz, jadi lapar. Jadi dia makan kat restoran. Rupanya restoran mana saya tak tahu ceritanya, tapi ada, memang kisah benar. Kangkung tersebut tak diambil dari paya mana. Kangkung kan tempat berair. Jadi dia lepas dia makan, itu sejarah. Doktor tanya, ni makan kat mana ni? Siasat-siasat ada makan sebuah restoran, order kangkung belacan. Tak? Jadi doktor kata dalam perut awak, dia sakit perut, jadi pergi hospital. Bila pergi hospital, doktor kata ni lintah dah banyak ni dalam perut. Tu siasat-siasat rupanya bila sebut makan kangkung, dalam kangkung tu ada telur lintah. Jadi bercambah lah dalam perut tu kan. Bila lintah, nama lintah ni isap darah. Jadi habis macam mana? Sakit. Selamat tak Ustaz? Ikut ceritanya meninggal dunia. Siapa di sudut darah tu kan, dia dah beranak pinak dalam tu. Selisih malaikat 44 Ustaz. Ya, memang betul. Mana dapat selisih 44 ni? Selisih malaikat 44. Makcik saya, arwah makcik pun sebut. Cerita macam tu, selisih malaikat 44. Mana dapat entah. Jadi masuk balik sini cerita. Kalau keluar batu daripada depan atau belakang, kalau batu karang pun batal lah. Kalau ada wuduk batal lah.
Darah, keluar darah depan atau belakang, batal. Dan cacing keluar sekalipun ia mengunjukkan kepalanya kemudian masuk semula, batal wuduknya. Jadi pesan kat cacing, kau jangan keluar, kau diam-diam aja kan. Itu sebab keluarga buat cacing, kata doktor 6 bulan sekali makan biar apa, sebab dia memang masuk, dia memang senang masuk badan kita kan. Tu makan tak kenyang-kenyang, 5-6 pinggan tak kenyang-kenyang, rupa jenis yang lain. Kau ni ada saka ke apa? Bukan saka, cacing dalam. Doktor kata cacing dalam. Kalau bomoh kata saka, dia kata. Baik. Kecuali yang keluar itu mani. Umpama seorang sedang ada air sembahyang, tidur duduk, punggungnya tetap pada lantai atau pada tempat tidur, mimpi bersetubuh hingga keluar mani, atau ia merenung perempuan dengan syahwat sampai terair, tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Tapi itu pun mandi jangan pegang-pegang lah, kemaluan. Mandi pegang kemaluan batal sembahyang. Batal apa nama ni? Ayolah batal sembahyang. Asalnya mandi itu tak pegang. Macam mana? Pakai shower ke apa ke, apa tu kan? Apa spray lah dia punya air tu kan. Pancitkan air tu. Baik. Tapi nak dia yang terlipat-terlipat, pakai belakang tapak tangan. Digosok-gosok tu kan. Punya nak jaga wuduknya biar tak batal. Dah siap mandi, terkentut pula, batal juga. Kalau tahu dia tadi aku pegang je. Alah, hai awak ni. Ambil je lah sembahyang nanti. Punya nak jaga. Kita orang kaya mungkin tak rasa sangat. Kalau miskin, dia tak air tu. Kita orang miskin air mahal. Orang kaya ni siap buat kolam lah, apalah, buat air terjun lah, air pancur lah. Biar sejuk, mana tak sejuk lah, aircon juga yang sejuk. Alah, buat air lah apa. Nambah jadi apa, tempat membiarkan nyamuk lagi ada. Tak. Yang buat kolam kena jaga. Nyamuk suka tu, nyamuk sikit air je dah boleh membiak. Ya tak. Baik, sambung sini Jadi kalau yang keluar tu mani tak batal sembahyang, tetapi wajib mandi. Baik, yang kedua, pertama tadi keluar sesuatu kubul dan dubur. Yang kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Nota kaki yang pertama tadi dalil sandaran firman Allah Taala tu tentang kubul dan dubur, keluar sesuatu dari kubul dan dubur batal sembahyang itu dengan ayat Al-Quran. Baik. Kemudian nota kaki lagi sandarannya hadis Abu Dawud, al-ainani wika'u as-sahih faman nama falyatawadda. Artinya lebih kurang 2 biji mata itu seperti tali pengikat dubur. Dubur apa? Punggung lah. Maka barang siapa tidur hendaklah ia berwuduk. Maknanya kalau mata celik, yakni jaga, adalah keadaannya seperti tali yang mengikat dubur dan kubul. Ia sedar apa yang keluar daripada keduanya. Tetapi kalau mata sudah kejam, tidaklah sedar apa yang keluar. Baik, iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang. Tidur baring lah ceritanya. Mengiring pun batal, tidur berdiri batal. Orang boleh tidur berdiri Ustaz, bukan berdiri, berjalan boleh. Ada orang tidur berjalan. Itu dia dah tidur baru jalan Ustaz. Iyalah. Atau terlentang pun batal sembahyang. Sekalipun dia letak bantal di celah punggung. Saya dah sumbat dah bantal Ustaz, rapat-rapat. Bersandar pada tiang pun batal juga. Jadi yang tak batal macam mana? Tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, yakni tidur duduk. Duduk kat mana Ustaz? Atas kerusi? Di atas lantai atau kerusi. Boleh. Lantai atau kerusi. Tapi syarat tidaklah batal wuduknya sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah, kerana aman keluar sesuatu dari duburnya. Jadi maknanya lantai boleh, kerusi pun boleh. Kenapa? Dia punya punggung tetap, tertutup dan tetap. Baik, dua dikata situ kerana kata Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
yana yanamuna summa yusalluna. Titik tu tak ada makna apa, dia titik nun sahaja. Ataupun alif kat situ, bukan titik alif. Ya nun alif. Yanamuna summa yusalluna wala yatawaddauna. Wala yatawaddauna. Riwayat Muslim. Artinya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidur kemudian mereka bangun sembahyang dengan tidak mengambil wuduk. Mujarimi Iqna juzuk 1 muka surat 169. Jadi tidur kalau baring, mengiring, berdiri, terlentang batal. Kalau tidur duduk lantai atau kerusi tak batal. Baik. Oh, jadi kalau macam tu nanti sembahyang Jumaat, jadi saya kalau tidur tak batal Ustaz. Ya, memang tak batal. Itu sebab duduk je imam alhamdulillah dia pun tidur. Bangun-bangun iqamat, bila ada iqamat. Itu pun untung. Kadang orang kejut. Kadang orang dengki tak payah kejut, biarkan dia. Bangun-bangun orang kenapa kosong masjid? Orang dah balik. Memang pakat satu masjid. Mulai hari ni siapa tidur kita biarkan, yang kejut biarkan. Ranjat orang tu. Baik. Memang tak batal, tapi ingat kan syarat sembahyang Jumaat kan kena dengan khutbah. Awak tidur dengan khutbah ke tak? Tak. Memang wuduk tak batal. Jumaatnya tu, solat Jumaatnya tu sah ke tidak? Awak tidur kan, alhamdulillah terus padam. Alhamdulillah satu rukun khutbah aja. Lagi 7 hilang. Dia rukun khutbah 8. 7 lagi hilang. Macam mana? Itu bab lain pula. Nanti bab Jumaat jauh lagi Jadi ceritanya jangan tidur hari Jumaat tu, jangan tidurlah. Habis bila saya nak amalkan ilmu ni Ustaz? Ilmu kena amal. Belajar je tak amal tak guna. Tak semua ilmu wajib diamalkan. Ada ketika ilmu tu wajib diketahui sahaja. Baik. Contoh kalau anda kata tertidurlah, kalau sengaja tidur pun tak batal, apalagi kalau tertidur. Subuh kan datang awal, jadi dah lepas azan tu dah sembahyang sunat, tunggu iqamat. Lama sunat iqamat dilambatkan kalau subuh. Sampai berapa lambatnya Ustaz? Kalau nak betul afdal lah. Belum betul-betul afdal, Rasulullah selalu sembahyang subuh ketika nampak tanah. Sini nampak dah, itu lampu, ni cahaya matahari lah. Tapi matahari belum terbit. Maknanya dah dekat-dekat. Habis macam kalau syuruk pukul 7, 6.55 baru qomat Ustaz. Tak boleh. Awak nanti panjang waktu qomat je dah seminit. 4 minit lagi tak sempat. Kalau 10 minit pun macam bahaya juga. Dalam 15 minit itu okey. 15 minit tu pun kecoh lah. Kalau yang kerja Singapura lagi kecoh lah. Saya ni nak sembahyang awak nak pergi Singapura. PKP tak ada kan, Singapura belum buka lagi. Awak PKP dah dulu 15 minit sebelum ni baru iqamat. Singapura tutup. Kalau sebelum sebelum PKP, lepas PKP tu mungkin. Baik. Jadi yang tak je Singapura pun kecoh. Dia maklumat belum sampai lah kat semua orang. Maklumat ni, ilmu yang dibaca tak semua orang sampai. Ya tak? Kalau andai katalah surau sini buat subuh iqamat 15 minit sebelum syuruk, oi kecoh, viral. Siapa sebut? Ustaz Aidil. Mampus Ustaz Aidil juga yang kena. Kitab lah, tapi dalam kitab ni tak ada sebut, kitab-kitab lain ya. Jadi yang afdal macam tu. Jadi bila lambat macam itu, dia dah sembahyang sunat awal, duduk tertidur. Bukan setakat tertidur, ngorok lagi. Ngorok sekali, ya tak?
Wis ngorak, iqamat bangun. Macam mana nak ambil sembahyang ni? Nak ambil sembahyang ke tak? Tak perlu. Pasal awak duduk. Baik, sambung. Yang ketiga, hilang akal batal wuduk dengan sebab gila atau macam hilang akal seperti sangat sakit atau mabuk atau pitam atau gila babi dan sebagainya. Sawan babi ke apa kan. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar sahaja. Baik. Dalam kitab-kitab yang lebih perinci disebutkan beza tidur dengan mengantuk. Dia ada beza. Mengantuk ni kita rasa nak tidur lah Ustaz. Ya, tapi dalam kitab sebut kalau mengantuk ni mata dah tutup tapi telinga masih dengar jelas sekeliling tu, bunyi kipas ke, bunyi orang berbual ke, bunyi khutbah Jumaat ke. Saya tak tidur Ustaz, saya cuma mengantuk saja. Jadi ada beza, nanti saya sebutkan azan dulu insya-Allah. Beza antara tidur dan mengantuk. Mengantuk ni kata ulama dia tutup mata tapi telinga masih dengar sekeliling. Masih dengar jelas. Dan betul apa yang dia dengar, bukan mimpi. Kalau tidur, mata tutup dan tak dengar terus apa yang bunyi sekeliling. Itu beza tidur dengan mengantuk. Jadi kalau tidur duduk tu tadi memang tidur betul, sah juga. Wuduknya masih tak batal. Dan kalau dia baring dan dia cuma mengantuk sahaja, tak tidur, tak batal juga sembahyang. Itu beza mengantuk dengan tidur. Agak susah nak bezakan. Pasal apa? Dengar dengan tak dengar tu. Kalau bangun kan, tadi aku dengar kau cakap sekian-sekian, betul? Betul lah. Mana betul lah apa yang dia dengar, bukan mimpi. Itu dikira mengantuk, bukan tidur. Baik. Susah lah Ustaz. Susah dah ambil sembahyang je lah. Awak ni kan tak nak. Contoh Baik, sambung. Keempat, bersentuh atau tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan, tiada berlapik yang bukan mahramnya. Mahram ke muhrim Ustaz? Mahram. Muhrim tu orang yang pakai baju ihram. Dulu ramai sebab muhrim. Dia mungkin dia tak belajar bahasa Arab. Ustaz pandai bahasa Arab, saya pun tak pandai juga. Ustaz saya ngajar, guru saya ajar, baru saya tahu. Saya pun dulu sebut muhrim juga. Dah belajar baru kita tahu. Oh, mahram. Muhrim tu orang yang pakai ihram. Jadi mahram nama dia. Mahram tu apa? Yang haram dikahwini. Bukan mahram, tak haram dikahwini. Boleh dikahwini. Baik. Jadi bersentuh kulit lelaki dan perempuan tiada berlapik yang bukan mahramnya, yakni antara keduanya tidak haram berkahwin sekalipun salah seorangnya sudah mati. Sudah mati, dia pegang kulit. Mayatnya tak marah, tapi batal sembahyang. Batal yang hidup ke yang mati? Batal orang yang hidup. Yang mati tak batal yang sembahyang. Orang mati kena ambil sembahyang Ustaz? Sunat ambil sembahyang. Yang wajib mandi. Jadi kalau pegang, batal air sembahyang orang yang hidup. Baik. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Berapa umur yang sampai had diingini oleh syahwat Ustaz? 7 tahun lebih kurang, 7 tahun. 7 tahun Ustaz. Dah ada orang rasa apa-apa? Ya, dalam kitab kan. Saya tak rasa pun Ustaz. Awak umur 70 baru rasa. 17 lah. Ustaz ni 70 dah tak rasa. Umur 17. Ada orang memang umur 7 tahun dia dah rasa apa-apalah. Rasa dengan syahwat macam tu. Jadi kalau ikut hukum macam tu darjah 1 dah batal air sembahyang. Jadi minta maaf kalau yang cikgu-cikgu kalau ada sini cikgu-cikgu ataupun yang dengar ni saya masuk YouTube ni kan.
Cikgu-cikgu yang dengar, umur 7 tahun, anak murid perempuan, kalau kita lelaki dah tak payah suruh salam-salam. Cikgu ke, ustaz, ustazah ke. Kalau dulu, ustaz dulu macam mana? Saya dah jasa dulu, ustazah ni suruh salam, salam. Siap cium tangan ni, wanginya baru tangan ustazah. Itu je lah, wangi itu je lah. Tapi ustaz ada rasa apa? Tak ada lah, masa budak lagi tak tahulah. Tak tahulah kalau ada rasa, tapi tak tahu apa rasanya kan. Diam aja. Apa nama ni, dah belajar baru tahu. Jadi kita dah besar, dah belajar, jadi elakkanlah. Kalau umur apa nama ni dah 7 tahun dah tak payah. Kalau yang anak murid yang perempuan tak payah salam cikgu lelaki, anak murid yang lelaki tak payah salam anak cikgu perempuan. Anak murid perempuan pun dengan anak murid lelaki pun jangan bersalam. Baik. Cikgu perempuan juga lagi jangan. Itu lagi jangan. Saya kemarin masa sekolah swasta, sekolah Omega, apa nama hari raya, cikgu yang tu, selamat hari raya. Sabar je lah. Kawan-kawan ustaz, kawan saya selamat hari raya, 2 tangan lagi selamat hari raya. Masuk gocek. Masuk gocek. Kawan, kena saya, terima kasih, gitu kan. Kenapa tak salam? Orang lain salam. Mana nak menjawab. Kawan yang seorang tu salam-salam. Sukalah dia amoy ucap selamat raya ulu tangan, tak? Itu dugaan tu akhir zaman. Itu sebab salah satu sebab juga saya berhenti dengan swasta dugaan ya. Baik, sambung. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan. Nanti saya carikan nasnya. Tak jumpa, muka suratnya tak ingat yang 7 tahun tu. Dalam kitab Penghitam Menuntut ni tak disebutkan. Yang saya belajar kemarin ada 7 tahun. Tapi itulah, bila belajar tak dicatat, lupa. Nanti saya carikan muka suratnya. Baik, kemudian yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan, nasab. Seperti ibu haram berkahwin, jadi tak batal air sembahyang. Anak perempuan, kita lelaki jadi anak perempuan tak batal air sembahyang. Kalau yang apa nama ni perempuan, bapa lah, terbalikkan. Kalau yang perempuan, anak lelaki tak batal air sembahyang. Dan saudara perempuan, saudara ni adik-beradik. Bahasa Arab panggil saudara. Adik beradik, bukan saudara. Abang saudara, adik saudara, kakak saudara, itu dah sepupu. Itu dah sepupu, dah halal kahwin, dah boleh kahwin. Boleh ustaz? Alah, sepupu saya cantik ustaz. Ustaz lambat cakap lah. Tapi tak digalakkan ustaz. Apa nama, dari segi gen keturunan, dia tanya Dr. Samad lah. Kurang baik lah. Tapi boleh dibenarkan. Baik. Saudara perempuan ni adik-beradik. Kalau yang perempuan adik-beradik lelaki, haram kahwin, tak batal air sembahyang. Atau dengan sebab susuan. Bahasa Arabnya ridha' ke radha' tu, lupa saya. Sebab susuan. Sama macam keturunan. Susuan ni ada sebab apa nama, ibu susuan. Maknanya kena catat. Sekarang ada lagi ke ustaz? Saya tengok masa last anak saya lahir 2000 berapa tahun 2000-an jugalah, kat HSA dia ada sediakan, sebab masa tu tak ada susu badan, jadi dia ada syorkan ibu-ibu susuan. Ada senarai, boleh minta. Tapi yang apa, ibu susuan lah yang kena minta. Bapa tak boleh. Ibu susuan pula, si ibu lah boleh minta, bapa tak boleh. Dia tak ada ibu susuan untuk bapa. Macam tak ramai faham ni. Tak apalah. Jadi khas yang minta tu yang ibu yang ada anak, yang tak ada susu badan, tu boleh. Nurse akan bagi nombor telefon ni. Datanglah, alamat semua dapat. Upahlah. Sekarang masih ada lagi. Jadi kena catat, kena tulis. Ibu susuan. Kenapa? Adik-beradik ibu susuan haram berkahwin. Tapi syarat yang pertama kurang dari 2 tahun bayi itu.
Kemudian yang kedua, susu sampai kenyang, tak makan lain. Susunya minum sampai kenyang. Maknanya tak makan lain. Barulah jadi ibu susuan. Bila jadi ibu susuan, anak kepada ibu susuan tu adik-beradik susuan. Adik-beradik susuan dia mahram, haram berkahwin. Jadi kalau tak catat tak catat, bila dah besar, dah jatuh cinta, anak kahwin, dah nikah, dah sah, awak ni dulu ibu anak susuan saya, habis. Macam mana? Batal. Habis cinta tak cinta. Cinta juga, tapi hukum kena tahu. Tu sebab siasat. Jadi masa berkenalan tu, awak ada menyusu kat ni tak? Dia tak tanya. Mana lah saya ingat. Tanya mak awak. Awak ni mula-mula berkenal tanya susu kat mana pula. Habis pasal nak macam mana? Nanti kan kita dah jatuh cinta, dah susah. Tak, sebelum jatuh cinta biasa saya tanya. Biasanya orang tanya awak kerja apa, kan? Apa ni latar belakang kan? Masuk sekali latar belakang. Ada tak dulu ibu susuan? Tak ada kan? Tak ada dah. Saya dulu tak ada ibu susuan. Saya ibu susu tin. Ibu saya ada susu pun tak, susu tin, susu lembu. Itu selamatlah. Selamat dari segi ibu susuan. Dari segi susu tinnya tak tahu selamat ke tak. Baik, sambung. Kenapa tak selamat, Ustaz? Kan ada cerita. Cerita apa pula, Ustaz? Ada video orang penternak lembu. Ini katanya Australia, tapi tak tahu kena siasat lagi. Tapi video tu memang ditunjuk lembu yang lahirkan anak, anaknya tu dibunuh. Anak lembu tu dibunuh. Kenapa? Biar susunya tu tak habis. Kalau susu diminum anak lembu dah kurang, macam mana nak keluar production banyak-banyak, nak support satu dunia, nak ekspor, ya tak? Jadi ibu lembu ni tadi beranak, bila beranak susu pun banyak, bunuh anak tu. Jadi susu masih banyak, boleh tinkan ekspor. Itu ada videonya lah kan. Itu salah satu video. Betul tak betul, tapi video. Video tak boleh nak tipu. Kat mana itu tak tahu. Susu apa itu tak tahu. Tapi susu tin lah. Walau ustaz ni, saya dah habis berpuluh-puluh tin dah saya bagi anak saya. Macam mana? Baik, sambung Itu perbuatan zalim lah, perbuatan zalim. Sambung. Sama macam keturunan ibu susuan, atau dengan sebab bersemenda, mudarabah mudaharah, musaharah. Kalau tak silap dot, nanti saya mak balik dot ke sod. Seperti ibu mertua ni sebab kahwin. Jadi ibu mertua tu haram kita berkahwin dan tak batal air sembahyang. Kalau yang perempuan bapa mertua. Tapi bapa mertua saya handsome, Ustaz. Saya pun dah cerai dengan suami saya. Tak boleh. Sampai bila-bila pun. Habis macam mana keluarga nombor 9 tu? Boleh. Itu cerita. Itu cerita. Kau jangan buat hukum. Cerita jadi hukum. Keluarga nombor 9 tu macam mana, Ustaz? Alah cerita Piramli tu. Keluarga nombor 9. Si Piramli ni kahwin dengan maknya. Yang si bapa ni pula kaya. Kahwin dengan anak si mak ni tadi. Tukang drivernya kata, lah janda aku. Anaknya kahwin tu tak apa lagi. Janda aku kau kahwin. Tak macam mana boleh macam tu, sebab tak beritahu. Kalau beritahu kan senang kan. Ni cerita kahwin senyap-senyap, tiba-tiba berkumpul. Pecah temelang semua. Habis macam mana tu hukumnya, Ustaz? Dia hukumnya, kalau andai kata kita jadikan ceritanya one by one. Si Tompel kan? Tompel ni tadi kahwin dengan anaknya. Kalau si Tompel kahwin dengan anaknya dulu, maka automatik si maknya tu dengan si Piramli dah jadi mak, kira maknya lah, mak tiri lah. Mak tiri haram kahwin sampai bila-bila.
Tapi kalau si Piramli yang kahwin dulu dengan si maknya ni, maka anaknya tu tadi jadi anak tiri dia tu kan, kira cucu tiri si Tompel lah. Haram kahwin sampai bila-bila. Jadi siapa dululah menang. Jadi siasat tanya, tengok balik cerita tu, siapa kahwin dulu. Balik ni tengok bukan cerita keluarga nombor 9 tu, tengok balik. Bini tanya, tadi belajar apa bang kat ni? Ustaz suruh tengok cerita keluarga nombor 9. Kenapa pula bang? Pasal nak tahu ni siapa yang kahwin dulu ni, bapaknya Tompel dulu ke Piramli dulu. Cerita-ceritanya. Jadi kalau Tompel kahwin dulu, si Piramli automatik terpisah. Cinta tak cinta. Kalau si Piramli kahwin dulu, bapaknya fasah. Yang rugi kalau Piramli kahwin dulu lah, pasal bapaknya kahwin anaknya tu muda. Kalau Tompel yang kahwin dulu, Piramli boleh lagi cek lain kan. Baik, sambung. Seperti ibu mertua. Jadi decide betul-betul nak kahwin anaknya ke maknya. Ya tak? Jangan nanti dah kahwin dengan anaknya jatuh cinta dengan maknya. Dah kahwin dengan maknya jatuh cinta dengan anaknya pula. Ya tak? Decide betul. Kalau macam tu saya kahwin anak dara je lah, senang cerita, ya tak? Baik, sambung. Anak tiri, yang ni anak isteri, janda bapa, dan janda anak, tu haram kahwin. Jadi sentuh tak batal sembahyang. Mereka ini semuanya tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Demikian juga kanak-kanak. Pening lah Ustaz, pening dah awak tak payah sentuh. Yang perempuan semua, kalau lelaki, yang perempuan keluarga awak semua jangan sentuh. Kalau yang perempuan, yang lelaki semua jangan sentuh. Dah senang cerita. Tapi kalau boleh ingat, boleh hafal, ingatlah. Baik, sambung. Biasanya masa hari raya, masa jumpa-jumpa kan, keluri kahwin, biasa macam tu. Kena tahu hukum. Nanti orang kata sombong Ustaz. Sombong tak sombong? Itu dari segi batal wuduk. Apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut, gigi dan kuku. Kalau nak, pegang rambut, gigi dengan kuku je lah. Mana ada orang salam rambut dengan gigi dengan kuku Ustaz? Dah jangan salam. Ataupun pakai sarung tangan. Payah juga. Yang senangnya semua belajar lah, senang. Itu yang bagusnya, semua belajar. Bila semua yang belajar kita seorang, yang lain semua ahli keluarga tak belajar. Payah hidup kita tersepit. Antara hukum dengan antara kekeluargaan, ya tak? Baik, sambung. Yang kelima, menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang atau tersentuh zakar kemaluan depan, atau faraj kemaluan perempuan dengan tapak tangan batal air sembahyang kalau sentuh kemaluan. Termasuklah perut jari ni perut jari ni. Tapak tangan tu yang dimaksudkan tu, tapak tangan, perut jari. Maknanya kalau dilekapkan tu, itu tapak tangan. Tepi ni bukan tapak tangan. Belakang bukan tapak tangan. Dia tak sama macam hukum aurat perempuan dalam sembahyang, seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kalau yang itu zahir dan batin. Zahirnya sini yang coklat, batinnya yang putih. Itu bukan aurat. Kalau nampak dalam sembahyang perempuan tak batal sembahyangnya. Itu dikira bukan aurat, muka dan tapak tangan. Tapi kalau yang ini menyentuh kemaluan, yang dinamakan tapak tangan tu ni, yang perut jari ni, tepi ni dah kira bukan. Tapi pun bahaya juga, kita tak tahu sempadan dia. Belakang tak kira. Jadi cerita tadi, kalau wuduknya tak batal, hanya wajib mandi yang cerita tadi tu kan. Kalau nak gosok pakai belakang tangan. Sama ada kemaluan sendiri batal atau kemaluan orang lain batal juga.
Sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati, batal sembahyang. Yang dikatakan zakat itu ialah batangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Pelir tak batal. Ni cerita hukum lah. Kena sebut tepat-tepat, kalau tak nanti tak faham. Kan? Yang cerita macam jadi orang asli tu kan, so pakai kondom, nurse-nya tunjuk pakai kat jari, dia pun pakai kat jari. Dia beranak semua. Baik tak payah bakar macam tu. Pakai kat jari. Jadi tempat apa nama kalau bahasa saintifik ni skrotum skrotum tu tak batal. Oh tak batal boleh pegang, tak payahlah pegang. Ni kalau terpegang. Mentang-mentang tak batal nak amalkan ilmu, dia pegang-pegang, dia gosok-gosok. Tak payahlah. Demikian juga faraj, yang mana kawasan mana yang jadi batal, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Lukis tak payahlah lukis. Okey, faham ya? Yang keenam, memegang atau menyentuh lubang dubur manusia. Tadi kemaluan depan, ini kemaluan belakang. Sekalipun haknya sendiri dengan tapak tangan atau perut jari ini. Yang belakang tak. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu jika kita tekankan, dia diterangkan bawah tu tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai itulah dia tapak. Tahu? Tapak dengan muka kan apa tahu. Itulah tapak. Orang belakang tak. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk tapak tangan, tak masuk. Jadi jika disentuh dengan hujung jari atau tepinya tidaklah batal wudu. Itu ceritanya. Tapi ini ilmu wajib tahu je lah. Janganlah mentang-mentang dah tahu, kita pun gosok-gosok. Lagi satu punggung. Yang mana satu nama punggung dia tak sebut sini punggung tu apa nama ni, lubang dubur. Maknanya lubang tu sendiri, dan juga yang kalau apa nama ni berdiri, mana yang kena tu bersentuh kanan dan kiri tu, itu yang batal. Selain dari tu tak batal. Janganlah mentang kata tak batal, digosok-gosok. Kalau gatal ke apa garu, tak batal lah. Kan? Baik. Cukuplah keadaan ini tuan Sudah cukup. Akan datang kita akan sambung sebab-sebab yang mewajibkan mandi insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat kepada tuan-tuan, buat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.